Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? Cikgu harap awak semua dalam keadaan yang sihat dan gembira di samping keluarga. Okey, jadi kita sambung lagi pembelajaran kita pada hari ini masih dalam topik tumbuhan. Okey, tapi masuk subtopik iaitu menjaga tumbuhan. Jadi minggu lepas kita dah belajar berkaitan langkah-langkah keselamatan ketika menjaga tumbuhan. Okey. Kali ini kita masuk tajuk menjaga tumbuhan. Okey. Tumbuhan perlu dijaga dengan baik supaya selamat daripada serangan serangga perosak atau penyakit. Okey, tumbuhan tu sama juga macam makhluk-makhluk hidup yang lain. Ada musuh dan juga ada penyakit. Jadi kita perlu jaga. Okey. Jom buat penjagaan tumbuhan. Dalam ni aktiviti dia menjaga tumbuhan, menanam. Tapi disebabkan kita masih lagi dalam mod PDPR, jadi cikgu terangkan sajalah ya. Okey. Penjagaan tumbuhan. Okey, peralatan yang diperlukan: cangkul, sudip tangan, serampang tangan, pencakar tangan, penyiram, pongkis, baja, anak pokok dan pisau. Ni alatan yang diperlukan. Okey, awak boleh, kalau awak tak tahu apa bentuk alatan ni, awak boleh Google. Type, contohnya awak tak tahu apa tu serampang tangan, awak tulis dalam Google serampang tangan. Nanti akan keluar gambar. Okey. Langkah-langkah. Okey, sebelum tu kita tengok ni, celik keusahawanan dulu. Pertanian adalah satu perniagaan. Ya, betul. Pertanian boleh buat duit. Sebab apa? Tumbuhan-tumbuhan ni kita boleh jual. Tak semestinya pokok-pokok sayur. Pokok lain seperti pokok buah, ia mengeluarkan hasil dan hasil tu boleh dijual. Okey, kita sambung lagi. Tengok langkah-langkah ni. Okey, setiap kumpulan diberikan anak pokok dan peralatan perkebunan. Okey. Kita tak ada kat sekolah, jadi kita cikgu huraikan je lah. Okey, bersihkan kawasan yang ingin ditanam. Ni pelajar-pelajar yang ambil kelas perkebunan, biasalah ni, dia akan sebelum menanam, dia akan membersihkan kawasan tanaman tersebut. Okey. Rumput-rumput dicabut, sampah-sampah dibuang. Okey. Biarkan tanah tu menjadi bersih. Okey. Seterusnya 3. Okey, sebelum cikgu lupa, ni tadi ni lepas bersihkan kita kena gembur tanah tu. Okey, kita gembur dengan menggunakan cangkul. Fungsi dia bagi membolehkan akar-akar pokok tumbuh dengan cepat dan juga membolehkan air-air dan baja-baja masuk ke dalam tanah dengan lebih mudah. Okey. Seterusnya kita tengok sebelah ni. Okey. Ketiga, langkah seterusnya, gunakan pisau untuk memotong beg polis masa mengeluarkan anak benih bersama-sama medium. Okey, dalam anak polybag tu ada anak pokok. Okey, bila kita nak pindahkan ke tanah ataupun dalam pasu yang lebih besar, kita kena potong dia punya polybag atau buat plastik warna hitam tu. Okey, kita buka bersama-sama dengan isi dia sekali, tanah yang ada. Jangan awak tarik cabut. Nanti pokok terbantut sebab akar putus. Jadi koyakkan polybag tu, kemudian biarkan pokok tu di dalam tanah yang sedia ada. Okey, seterusnya buatkan lubang dengan menggunakan sudip tangan. Lubang untuk masukkan anak pokok lah. Kalau tanah tu keras, awak boleh gunakan cangkul. Okey, sudip ni dia tak berapa kukuh. Kalau dekat tanah yang dah digembur bolehlah korek, tapi kalau dekat tanah yang mampat, awak terpaksa menggunakan cangkul. Okey, nombor 5, pindahkan anak pokok ke dalam lubang yang telah dibuat. Lubang yang awak dah buat tadi tu, masukkan anak pokok bersama-sama dengan tanah-tanah yang ada. Okey, jangan cabut. Okey, seterusnya, gunakan serampang tangan untuk mengambus lubang dan menggemburkan tanah, kemudian taburkan baja. Serampang tangan tu yang ada 3 ataupun 4 macam garfu tu tapi besar.
Okey, digunakan untuk menggambus ataupun tutup lubang yang dah ditanam pokok tu. Okey, dan menggemburkan tanah. Jadi tanah yang keras-keras kena gemburkan dia. Okey, kemudian taburkan baja. Baja kita kena ikut dia punya jenis. Ada baja buah, ada baja sawit, ada baja pokok getah. Jadi kalau nak beli yang sesuai. Kalau awak tanam bunga, belilah baja pokok bunga. Kalau awak tanam buah-buahan, awak cari baja buah-buahan. Okey, seterusnya siram anak pokok menggunakan penyiram. Ni. Sejurus saja lepas awak tanam memang kena siram. Okey, yang pertama membekalkan air pada anak pokok. Okey, yang kedua membolehkan tanah tu dia mendap, tanah yang awak dah korek, yang awak dah gembur, bila letak air dia akan padat balik. Okey. Awak boleh gunakan penyiram. Kenapa tak boleh gunakan terus daripada paip? Salur paip tu awak buka terus siram. Boleh tak? Tak boleh, sebab aliran air menggunakan getah paip sangat laju. Bila awak siram pokok tu dalam tanah tengah lembut, sebab lebur lepas gembur. Bila awak letak air, nanti tanah terus mendap, nanti pokok terkeluar. Okey. Selepas selesai, murid perlu membersihkan kawasan tanaman dengan menggunakan serampang tangan, pencakar tangan dan pongkis. Berhati-hati semasa menggunakan alatan perkebunan sepanjang menjalankan aktiviti ini. Okey, lepas tanam, awak kena bersihkan kawasan tu. Okey, cabut rumput-rumput lain, gembur-gembur tanah di sekeliling. Lepas tu berhati-hati semasa menggunakan alatan perkebunan. Okey, alatan perkebunan ni bahaya kalau kita tak guna dengan betul. Okey, jangan bermain dengan kawan ketika awak pegang peralatan perkebunan, sebab ianya tajam dan juga boleh mencederakan orang lain. Okey, faham Okey. Kepentingan menjaga tumbuhan, penjagaan tumbuhan. Berikut ialah kepentingan penjagaan tumbuhan. Okey, satu, memerangkap air dan mengelakkan berlakunya banjir. Kenapa kita kena kita tak boleh tebang pokok sesuka hati? Inilah fungsi dia. Okey, pokok-pokok yang besar tu dia memerangkap air dan mengelakkan berlakunya banjir. Pokok-pokok besar tu dia punya akar besar dan dalam, jadi tanah akan kukuh. Okey, jadi apabila hujan lebat, tanah-tanah ni, pokok-pokok ni dia tahan air, tak nak bagi turun sekali semua. Jadi dia boleh mengelakkan banjir. Okey, seterusnya sumber vitamin, mineral dan makanan. Okey, dekat tumbuh-tumbuhan ni ataupun sayur ataupun buah-buahan, macam-macam sumber vitamin dan mineral yang ada dalam dia. Dan jadi awak boleh masak ataupun makan sebagai ulam untuk mendapatkan khasiat-khasiat dia. Seterusnya menyimpan air di dalam tanah. Ini fungsi kalau pokok-pokok besar ni, dia ada air dalam tanah. Dia tak adalah air yang awak korek-korek boleh minum. Tak boleh. Dia simpan dalam kelembapan tanah. Seterusnya menstabilkan ekosistem. Ekosistem ni cikgu nak panggil apa bagi awak senang faham? Ekosistem ni sekeliling lah. Senang cerita, sekeliling alam kita. Ekosistem yang seimbang, di mana contohnya bila pokok-pokok habis kena tebang, jadi haiwan-haiwan semua tak ada tempat tinggal dan ianya akan lari ke kawasan manusia. Jadi itu ekosistem dah tak seimbang. Haiwan boleh pergi tempat manusia. Tapi bila ada pokok banyak, haiwan tak akan pergi tempat manusia. Dia akan tinggal dalam hutan. Itu ekosistem. Okey. Dan dia juga, pokok-pokok juga menghasilkan oksigen untuk tampung bekalan oksigen bagi bumi. Okey. Seterusnya menapiskan karbon dioksida dan melepaskan oksigen semasa fotosintesis. Ni cikgu baru cakap tadi. Okey. Manusia dan haiwan memerlukan oksigen untuk bernafas. Jadi mana datang oksigen? Tumbuhan yang melepaskan gas oksigen semasa menjalankan fotosintesis. Fotosintesis ni berfungsi sebagai tindak balas kimia untuk menghasilkan
zat-zat ataupun makanan bagi pokok. Ianya berlaku di daun, bukan akar. Okey. Celik ilmu. Vitamin dan mineral merupakan nutrien yang diperlukan oleh manusia dan mesti diambil daripada sumber makanan kerana manusia tidak boleh menghasilkannya. Okey. Badan kita tak boleh hasilkan nutrien-nutrien ataupun garam mineral. Jadi kita perlu makan ataupun ambil untuk menambah vitamin dan mineral dalam badan kita. Kita kena makan sayur-sayuran bagi mendapatkan vitamin-vitamin yang tak cukup dalam badan. Sebab tu awak kena makan. Okey. Jadi kita punya pembelajaran sampai sini je. Okey, jadi cikgu akan bagi beberapa tugasan untuk awak jawab. Okey. Jadi sampai sini saja. Cikgu harap awak dapat siapkan kerja rumah cikgu dan hantar kembali sebelum cuti sekolah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.